Alfia Studio. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam muka surat 89 berkaitan dengan rukun atau fardu mandi wajib. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, rukun atau fardu mandi. Baik, sebelum ni kita dah cerita beberapa benda yang boleh menyebabkan seseorang tu kena mandi wajib. Termasuklah bersetubuh, keluar mani, keluar darah haid, dan beberapa perbincangan berkaitan dengan mandi. Jadi macam mana cara kita nak mandi? Ada beberapa cara lah. Nabi SAW, cara Nabi mandi ni adalah, yang pertama sekali, sebelum kita masuk dalam kitab, saya cerita dulu full version lah. Kalau hak Nabi mandi tu macam mana? Masuk dalam tandas kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dalam tandas. Pertama sekali Nabi SAW akan basuh pergelangan tangan baginda. Kemudian Nabi akan basuh kubul dan dubur. Hilangkan najis dekat kawasan yang depan dengan kawasan yang belakang. Masuk, basuh tangan, basuh depan, basuh belakang. Setelah basuh depan dan belakang, hilangkan najis di kubul dan dubur, Nabi SAW akan lap tangan baginda di tanah. Ambil kepai tangan dan Nabi akan basuh. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menghilangkan kotoran. Macam kita sekarang ada sabun, dan tanah ni adalah satu benda yang sangat baik untuk kita basuh. Dia boleh hilangkan bau-bau yang ada dekat tangan kita. Ada kotoran, basuh. Kemudian Nabi SAW akan ambil mil'a kafaihi, ambil penuh tapak tangan baginda ni. Nabi akan letak di kepala sebanyak 3 kali. Ambil air penuh satu, buh di kepala. Lepas buh tu Nabi akan ambil tangan, masukkan sehingga ke ubun-ubun, sehingga ke masukkan sampai ke dalam semua macam tu, 3 kali buat. Kemudian Nabi SAW akan berwuduk pula. Kemudian Nabi akan berwuduk macam biasa, basuh tangan lagi sekali, basuh muka apa-apa semua. Ada 2 riwayat. Satu yang menyebut on the spot Nabi basuh kaki. Ada yang kata Nabi ambil semayang semua, basuh kepala semua selesai dah, tang kaki tu Nabi tak basuh lagi. Nabi basuh last sekali lepas mandi semua, Nabi basuh. Kalau begini cara wuduk kita, itu full version yang memang ikut sunnah yang penuh, yang elok, yang tu paling banyak pahala kita dapat lah. Ini cara paling afdal. Cara paling mudah ni apa? Apa makna mandi wajib ni? Adalah maknanya mengalirkan air di seluruh badan. Cerita dia, kalau air tu kena di semua badan kita tu, semua lokasi, posisi semua kena, maka wuduk air, niat dan ratakan air seluruh badan. Rukun mandi wajib ni senang, hak paling mudah sekali lah. Tadi hak cerita Nabi tu yang jenis penuh. Saya kita jalan satu-satu macam mana. Apa perkara sunat, perkara yang
bagus kita buat masa mandi tu macam mana. Jadi janji air tu mengalir seluruh badan, kira okey dah tu. Mandi wajib ni dia tak ada, nama dia adalah tertib. Wuduk ni dia ada tertib dia. Mesti muka dulu, tangan, kepala, kaki. Adapun mandi wajib tak kisah. Siku dulu boleh, lutut boleh, buku lali boleh, sat dengan kening boleh. Kau mana-mana pun tak apa. Janji air kena di badan, maka kita boleh mula untuk mula untuk mandi lah. Dan mandi wajib ni dia tak apa, kita baca dulu. Sekali saya tahu. Ada 3. Pertama, menghilangkan najis di badan sebelum mandi jika ada. Yang kedua, niat ketika mula air di mana-mana bahagian. Jadi bila kita pakai pancuk hujan contoh, atau kita pakai pipe, apa kita buat? Dia tak mesti macam semayang muqtarinan bi fi'li, serentak dengan perbuatan tu, tak mesti serentak. Maksudnya air tu kita bagi kena kat badan kita, masa dia kena dah, air dah mula mengalir tu, kita niat. Maka mandi wajib kita tu sejurus selepas kita niat, baru dia jalan. Tadi air yang turun tu dia tak kira lagi. Air yang turun tadi tu dia tak kira lagi. Cuma mandi wajib ni dia tak payah serentak. Bukan ayat yang pertama tu. Contohnya kita buka ayat, nawaitu raf'al, tak, dia tak mesti macam tu. Payah apa tu. Jadi tu mandi 3 jam tak habis. Nawaitu tak apa. Nawaitu sauma ghadin pula. Jadi lambat air keluar, jadi susah. Tak, bagi ayat tu jalan tak apa. Kita niat di hati kita, lepas tu bagi kena semua rata badan, okey dah. Niat ketika mula-mula air sampai ke mana-mana bahagian, tak kisahlah. Macam Nabi SAW ambil air, di kepala dulu boleh, siku dulu boleh. Sebab apa? Sebab mandi ni dia tak disyariatkan untuk kita ikut tertib. Tak syariat ikut tertib. Niat boleh di mana-mana bahasa. Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa apa pun tak apa. Dan boleh digunakan mana-mana jenis hadas besar adalah nawaitu raf'al hadathil akbari fardhan alayya lillahi ta'ala. Saja aku angkat hadas besar, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Sebab apa kita kata raf'al hadath, mengangkat hadas? Kerana hadas ini dia amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni apa? Dia ada dekat badan kita tapi orang tak tahu. Kita aja tahu. Maka kita nak angkat benda tu keluar. Bila benda tu tak ada dekat kita, baru ibadat kita sah. Macam seolah-olah kita pakai pakaian hadas tu, pakaian semayang tak boleh, pakaian baca Quran tak boleh, pakaian tawaf tak boleh. Dia kena angkat dulu benda tu, baru dia boleh sarung pula dengan ibadat-ibadat yang lain. Jadi kita nak keluarkan dia daripada badan kita, maka kita niat kata untuk mengangkat hadas besar. Bahasa boleh lah, bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa apa pun tak jadi masalah, boleh jalan je. Saja aku angkat hadas besar, fardu atasku kerana tak ada. Yang ketiga, rukun dia adalah meratakan air ke seluruh badan, termasuk rambut dan lain-lain. Daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita, semua tempat mesti kena. Kalau ada apa-apa mani' penghalang air tadi tu, maka wuduk kita jadi tak sah. Contoh, biasa sisi ikan ke, liquid ke, selotip ke, atau apa saja yang menghalang air wuduk sampai di kulit, atau pakai lipstick atau makeup yang tebal sangat, foundation dia tebal sangat,
dia mandi, dia hanya kulit muka dia tu menghilangkan satu layer je daripada foundation dia. Dia pakai lebih kurang 3-4 layer. Nak tutup lah, mungkin muka dia ada luka ke, ada apa-apa ke, dia nak tutup, dia make upnya tebal sangat tu. Bila dia mandi tu, jadi beberapa dia hilang, tapi tak hilang penuh. Lepas mandi tu, tengok tu ada ikat pipi contoh. Ada lokasi yang tak kena, maka pastikan semua kawasan tu kena. Kebiasaannya yang dia payah sikit nak kena ni adalah di bawah ni. Bawah ni lokasi yang air mengalir. Sebab dia pada atas ke bawah, dia kawasan ni dia kena masukkan air daripada bawah. Maka apa kita buat? Saranan ulama, sepanjang kita mandi tu dalam 15 minit ke 10 minit contoh, duduklah sekali di bawah, mencangkung macam tu. Bila kita duduk macam tu, maka bahagian pelipat di bawah kaki kita tu dia akan terbuka, maka memudahkanlah air untuk kena di kawasan yang agak sulit. Bila kita berdiri, maksudnya ada kawasan-kawasan yang terapat antara dua kulit ni, dia macam tertutup macam tu, air jalan ke atas. Padahal itu adalah zahir. Yang batin ni tak payah ni, dalam mata, dalam hidung, bopat dalam mulut, tu tak payah. Sebab itu batin. Zahir ni telinga semua kena-kena. Adapun di bahagian bawah kaki kita ni, celah kangkang ni, kebiasaannya itu air bila kita berdiri dia rapat ke tu. Ikutlah, kalau kita duduk dia buka, ataupun apa lagi benda yang boleh menyebabkan kawasan ni dia terdedah, boleh angkat ikut nak angkat kaki ke, nak terlangkuk ke belakang gitu ke, nak kuat lentang ke, up to you. Cerita dia janji ayat kena. Nak bagi ayat kena macam mana? Macam mana pun tak apa, hang buatlah style apa pun, kuat lentang, renang berirama ke, terjun tiruk ke apa dalam tandas tu, pasal janji ayat kena. Dia memudahkan ayat untuk kena di semua lokasi dan semua posisi badan kita tu, ayat dia kena. Tak perlu gunakan ayat yang terlalu banyak sehingga menjadikan kita ni sebagai membazir. Dan syaitan dia akan ambil peluang yang sangat besar di sini, supaya dia akan rosakkan kita dengan was-waskan kita. Sini tak kena, lokasi ni tak kena, masuk balik mandi tak kena macam tu. Contoh, mandi wajib ni dia mudah sikit. Katalah contoh kita mandi semua selesai dah. Rupanya di tangan kita di sini ni, sak ni contoh ada selotip satu, ayak tak kena. Maka apa kita buat? Kita masuk balik dalam tandas, buka balik selotip tadi tu, sambung balik mandi wajib tadi tu, biar dia kena balik semua kawasan-kawasan tu. Ingat, aku sambung mandi wajib balik ni bagi kena kawasan tu. Dia tak ada istilah batai nak kena start balik pada awal, tak ada. Ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya mandi wajib, saya lap dengan tolak, dia kata. Saya tahu bukan, mandi wajib tu tak kena guna dengan tolak. Mandi wajib tu kita alirkan air seluruh badan, semua kena. Lepas tu ikut lah, kita nak lap ke tak lap ke apa, pasal kita lah, tu dah luar daripada kaedah dah. Boleh lap ke tak lap, tak apa. Tapi besok mandi lap lah. Okey. Saya kena telefon balik. Ustaz, kalau kita mandi, boleh kita pakai sabun? Saya nampak dia ni merepek lah. Dia tak tahu lah. Dia pakai sabun. Saya kata dia tak apa. Mandi dulu bagi air semua kena dah. Lepas tu kita bau sabun ke, kita tak bau sabun ke, mandi lap apa semua tu di luar, habis dah. Cerita mandi wajib habis dah. Nak bau sabun ke, nak lap ke apa, tak apa dah. Saya kira dia balik. Ustaz, masa saya mandi wajib, ada orang telefon saya. Saya pun keluar ambil telefon tu. Jadi mandi wajib saya macam mana? Batal tak, dia tanya. Dia pening lah. Dia tak tahu lah. Banyak kali terang pun tak faham. Saya kata kat dia, hang jawab telefon tu, hang kata kat dia tu, hang suruh dia tu pula sambung mandi wajib hang. Hang tu dia tak faham. Dia tak tahu. Saya pernah ceramah dekat satu college di Pulau Pinang once upon a time dulu. Saya tanya dekat budak-budak tu, dah habis semua tu, ada soalan. Saya tanya, okey, siapa boleh kat amal ramai ni habaq cara mandi wajib yang ringkas? Dia tu angkat tangan. Budak lelaki. Dia tak senang lah Ustaz, mandi wajib ni apa Ustaz? Yang tu Ustaz tak tahu dia tu. Tak jawab lagi, dia buh saya dulu. Dia kata, kita mandi macam biasa. Masa kita lap badan tu, kita ingat di hati, aku mandi wajib, dia kata.
Saya tahu berapa lama dah mandi gitu. Daripada awal balik dia dah. Umur 19, 20, pas SPM dah. Maksudnya dia mandi macam tu. Tengok di pasaran. Ada color-color rambut yang saya difahamkan dia dalam bentuk yang tidak menghalang air daripada masuk di kepala. Ada orang beli dan dia pakai sebab suami dia tak mau tengok rambut isteri dia putih. Suami dia tak suka tengok rambut isteri dia hitam. Dia nak pakai rambut isteri dia macam Melbourne, orang macam kuning tak kuning gitu. Tapi ayat wuduk sampai. Saya difahamkan ada di pasaran. Kalau ada di pasaran, benda tu okey lah. Saya tak tahu apa nama jenama apa. Ada 2-3 ustaz di ilmuwan jugalah yang di negara kita ni yang jadi duta untuk produk tu. Kalau produk tu okey lah. Kalau biasa kita pakai ni, dia jenis color, dia lekat. Ni rambut, maksudnya dia lapisan color tu dia ada atas rambut. Dia tak kena di rambut. Dia jadi masalah untuk kita ambil wudu. Masalah apabila kita nak mandi wajib. Jadi masalah. Tak utamanya make up. Kadang kita make up terbaik. Macam-macam lah di pasaran sekarang ni kan. Muka orang tu lumbang, dia boleh tutup. Muka orang tu macam dah berumur pun dia jadi muda. Maksudnya dia kena banyak kat muka dia tu. Jadi bila banyak sangat tu, bila hang basuh sekali 2 kali basuh tu dia tak hilang. Basuh tu kena lama adalah benda-benda apa kau lap baru hilang, baru basuh. Sampai make up tu hilang baru kita mandi. Kalau tidak, tempat-tempat tu dia tak hilang. Bila kita dah habis mandi, kita pergi dekat cermin, tengok muka kita tu bila kita pegang tu ada macam putih-putih lagi. Atau macam bekas foundation tu duk ada lagi. Masuk balik, mandi lagi, biar air tu sampai kena, basuh, hilangkan dia. Kita tahu terah mana make up yang kita pakai tu. Jadi kemampuan untuk benda tu hilang, kita kena tengok terah mana yang dia boleh hilang. Baru dia okey. Maksudnya ratakan air ke seluruh badan di semua tempat-tempat lokasi dia boleh. Okey. Ada perkara sunat apabila kita mandi, membaca basmalah dengan niat zikir. Basmalah tu apa? Basmalah tu maksud dia bismillah. Bacaan dia adalah basmalah. Contoh, kita ni manusia, semua kita manusia. Tapi manusia kita tu ada nama. Semua orang ada nama masing-masing. Basmalah tu umum. Kalau kita kata isti'azah, maksud dia membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim tu kita panggil isti'azah. Orang kata I nak baca Quran kena baca isti'azah dulu. Isti'azah tu siapa dia tanya? Kan isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim tu isti'azah. Kalau kita kata hamdalah, berkata alhamdulillah, nama dia hamdalah. Kalau kita kata tasbih, maksudnya subhanallah. Kalau kita kata takbir, maksud dia Allahu Akbar. Hak tu tahu takbir, tu tahu tu. Kalau kita kata tahlil, maksud dia apa? Roti menggali cicah kari. Kan? La ilaha illallah. Tahlil tu la ilaha illallah, maksud dia tahlil nama dia. Membaca la ilaha illallah nama tahlil. Dan terakhir adalah hauqalah. Hang tak baca ke hauqalah? Hauqalah tu apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Basmalah, bismillah. Hamdalah, nama dia alhamdulillah. Kalau kita kata hamdalah, tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Kalau kita kata hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita kata istighfar, tahulah tu astaghfirullah. Bukan, hang cepat istighfar. Istighfar. Bukan, astaghfirullah. Istighfar tu nama umum. Jadi kita baca basmalah dengan niat zikir. Sebab apa dia kata dengan niat zikir? Sebab bismillah tu ayat Quran. Bila kita tak mandi lagi, maksudnya kita dalam keadaan berhadas, dan kita baca Quran, tambah pula baca dalam tandas, maka baca di dalam hati kita. Jangan baca bismillah taranum, bismillahirrahmanirrahim padahal dalam tandas. Maka
itu kita niat zikrullah. Di mana dalam Quran ni ada bismillah? Bismillah dalam surah An-Naml juzuk yang ke-20. Ketika surat yang ditulis oleh Nabi Ibrahim kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat daripada Sulaiman. Balqis kumpul semua menteri kabinet dia. Dia kata ada surat ni, Raja Sulaiman hantar. Dia mulakan surat tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ditulis surat kepada siapa? Kepada Balqis. Surat tu bismillah. Dalam Al-Quran semua surah ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada muqaddimah. Satu je surah tak ada bismillah. Surah tu nama surah apa? At-Taubah. Jadi semua jumlah bismillah dalam Quran ada berapa? 100? 100? Tak apa, tak salah pun takkan marahnya. Jawabnya 114. Satu basmalah dalam surah At-Taubah tak ada. Ganti dalam surah An-Naml ada 2 bismillah. An-Naml muqaddimah surah ada 1, di tengah-tengah ada surah 1. Jadi surah At-Taubah tak ada, ganti dengan surah An-Naml 2 surah, 2 bismillah, maka seluruh Quran ada 114 basmalah. Dan basmalah tu dikira sebahagian daripada ayat Al-Quran. Dalam resam kita, resam Usmani ini dikira satu ayat. Dalam qiraat kita, qiraat Imam Nafi'. Macam. Berwudu sebelum mandi. Jadi tadi kita habaq Nabi SAW mandi tu, dia berwudu maknanya sunat. Kalau kita dah berwudu, maknanya sebahagian daripada tempat yang susah kena ayak tu dah kena. Depan belakang kubul dengan dubur tu dah basuh dah. Kawasan tu payah kena ayak. Lepas tu kita basuh muka kat sini payah kena ayak, kat sini kena, kat sini kena. Lepas tu bila kita ambil telinga, kita basuh telinga dah, ayak dah kena dah. Maknanya petak badan kita, tang ni tak kena, tang ni tak kena, sikit je kawasan yang tak kena. Jadi berwuduk sebelum mandi wajib, dia memudahkan untuk kita mandi wajib, dan dia senang untuk kita ni nak mandi tak membazir air terlalu banyak. Kemudian mendahulukan anggota kanan. Buka ayak, kalau shower tu buka ayak, bahagian kanan dulu basuh dulu. Semua benda yang baiklah kita mulakan dengan kanan dulu. Semua benda tak baik kita mulakan dengan kiri dulu. Jadi mandi wajib ni benda yang baik dan bagus, kita mandi wajib dengan kanan. Mendahulukan kanan, meniga-niga pada menggosok. Jadi semua anggota tu kita bagi jadi 3, 3, 3, 3, 3. Hukum dia sunat. Kalau buat dapat pahala lebih. Kemudian menggosok badan ketika mandi. Bila kena gosok? Bila ayak sudah sampai, sunat kita gosok. Tapi kalau ayak belum sampai dan tak sampai kecuali dengan gosok, maka gosok tu jadi wajib. Buka ayak, ayak ni kelebuh tapi tak kena, mesti gosok baru wajib, maka gosok tu jadi wajib. Tapi kena dah semua badan, gosok tu syarat tambahan, dapat pahala lebih setiap kali mandi wajib. Menyelati rambut, semua kawasan lokasi rambut tu bagi kena. Menyelati anak-anak jari kedua belah tangan dan kaki, baca. Menyelati lah, sebab dekat-dekat sini ni kadang-kadang ada lah kaki kita kan, tang ni ada kotor. Sebab apa kalau kita tak mandi wajib betul ni jadi masalah? Sebab dia semua benda berkaitan dengan ibadat ni dia bergantung dengan mandi wajib. Katalah kita mandi wajib tak sah, kita main duduk dalam masjid, sepanjang duduk dalam masjid tu dosa. Sebab orang yang berhadas, dia tak boleh stay dalam masjid dalam tempoh yang lama. Orang yang berhadas, masalah dia lagi apa dia? Kita semayang kita tak sah, bahkan kita semayang dalam keadaan berhadas sebab mandi wajib kita tak betul, maka dosa semayang, dosa. Baca Quran, pegang Quran, dosa. Baca dosa sebab berhadas, pegang Quran, dosa.
pi tawaf pula dosa lagi, pegang mushaf dosa lagi, semua jadi dosa. Tengok kitab kita, baru muka surat 90 dia cerita mandi wajib dah. Maknanya hanya dengan cerita muka surat 500 ni, hanya dengan cerita. Sebab nombor 90 bila hang tak selesai, muka surat 500 ni semua jadi banyak ni, jadi tak guna. Hang punya sembahyang jadi tak guna, hang punya semua benda lah, bab ibadat ni tak okey. Maknanya semua kitab-kitab fiqh dia letakkan mandi ni di awal, supaya bila kita selesai bab mandi, selesai bab istinja, selesai bab ayat, kita nak ambil uduk, pastikan dia tu ayat mutlak. Jangan tercampur dengan benda-benda yang tak menjadikan dia tu tak mutlak lagi. Han sembang nak semayang qiyamul lail, nak semayang hajat, nak semayang fardu, nak semayang semua benda, tapi dalam masa yang sama pi tandas pun tak betul, mandi wajib pun tak betul. Banyak kekangan yang berlaku sehingga menyebabkan kita ni tak betul ibadat kita tu. Jadi dia letak awal, maka pastikanlah mandi wajib tu betul. Kalau anak cucu kita dah akil balik, kena habaq kat dia macam mana nak mandi wajib, panggil kat dia. Kalau perempuan, dia ada kitaran haid dia, macam mana berurusan, bila dah darah, bila nak salin, nak buat apa benda tu, boleh ke kadang-kadang macam orang tak. Yalah, kena terang dia baru pertama kali. Laki, cara laki kena habaq dia, mana boleh, mana tak boleh. Ni sepupu hang dulu, hang duk main masak-masak dengan dia, kecil-kecil duk main tampak pi tampak main. Sepupu tak apalah, darjah 1, darjah 2. Sekarang dah darjah 5 dah, hang dah besar dah. Ini sepupu hang, tak boleh buat lebih kurang lawak dengan dia. Ini siapa ni, pakcik hang, ni pakcik boleh salam, ni pakcik tak boleh salam, ni makcik ni boleh salam, makcik ni tak boleh salam. Ni mak menakan ni boleh, mak menakan ni tak boleh. Kita kena panggil anak kita bila kita pergi kena kahwin, tu mak lang hang. Mak lang boleh sebab dia adik mak. Adik mak boleh. Tu suami dia hang tak boleh salam dengan suami dia sebab suami dia bukan ahli family kita. Dia masuk dalam family, dia bukan. Ni tok boleh, ni moyang boleh, sampai ke atas boleh. Ke bawah semua boleh. Anak, cucu, cicit, piat, piut, miut, cute, siut, apa-apa turun pi lah sampai berapa ratus keturunan pun boleh. Atas boleh, bapak kita, tok orang kita, moyang, nyang, nyung, nying apa semua tu. Satu pakcik dah umur 178. Contoh, kita pergi salam dengan dia, wuduk kita tak batal. Walaupun pegang tangan dia 4 jam, tak batal kau. Sebab dia mahram dengan kita. Salam dengan abang kita, adik-beradik yang ketiga siapa? Tadi tu bapak naik ke atas, yang kedua cucu turun ke bawah, anak, cucu, zuriat, keturunan 7. Saya abang ringkasan mahram, boleh salam. Clear otak kita, buang semua benda, bagi 7 ni masuk, lepas tu lain semua bawa masuk balik dalam tu. Senang je faham. 1, bapak naik ke atas, bapak, tok wan, moyang, semua tu. Daripada bapak kita dengan mak kita naik ke atas, semua tu boleh. Yang kedua, ke bawah pula, anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai 800 keturunan pun boleh. Yang ketiga, adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, boleh salam. Yang kelima, anak saudara laki, anak abang kita atau anak adik perempuan, adik laki kita. Yang kelima, anak saudara perempuan, anak menakan, adik perempuan kita atau kakak kita, saudara perempuan. 2 lagi, saya ulang dulu 5. Bapa naik ke atas, anak turun ke bawah, adik-beradik kita, anak abang kita, anak kakak kita atau anak adik perempuan kita. Maksudnya anak menakan kita lah ni, dia pecah anak menakan jadi 2. 2 ni siapa lagi? Adik-beradik mak kita yang binti sama dengan mak kita. Adik betul, adik laki ke, adik perempuan ke, boleh. Dia kira macam mak menakan dan pak menakan kita. Yang ketujuh, adik-beradik bapa, mak menakan,
pak menakan. Tapi di sini ada sedikit perincian. Ada mak menakan boleh, ada mak menakan tak boleh. Contoh nombor 6 ni saya pecah nombor 6. Nombor 6 ni jadi 2. Ni siapa nombor 1 ni? Apa nama? Ni adik kita lah, adik mak kita. Kita ni laki, mak kita ada satu adik lelaki, nama dia Ahmad. Ahmad ni kita boleh tak salam dengan dia? Boleh. Kita laki boleh? Memanglah boleh sebab dia laki. Kalau kita perempuan pun dia boleh. Maknanya pakcik kita yang Ahmad ni kalau main rumah kita, dia masuk dalam rumah kita, kita tak dan pakai tudung, kita tak payah pakai tudung pun tak apa. Dia pakcik kita, tak apa. Dia macam family mak kita, boleh. Dia masalahnya berlaku adalah bila Ahmad ni dia menikah dengan satu perempuan. Perempuan ni nama Rahmah, bukan Menu Rahmah. Rahmah tu di kedai. Menu Rahmah. Ni Rahmah. Jadi Rahmah ni dia siapa untuk kita? Dia mak menakan kita. Tapi dia mak menakan yang tak okey. Sebab dia mak menakan sabit nama dia. Maknanya dia pergi rawit, ada satu outsider daripada luar, dia masuk dalam family kita. Dia bukan family kita. Pakcik kita Ahmad ni pergi menikah dengan dia. Dia duduk kat luar ustaz. Dia ni orang luar, dia masuk dalam family kita. Sebab bila dia kahwin dengan pakcik kita nama Ahmad, maka auto, bukan manual, auto dia jadi makcik kita. Kalau kita laki, kita tak boleh salam dengan makcik tu. Walaupun dia nama makcik, tapi makcik tu kita tak boleh salam. Kita kena panggil anak kita, abang ada. This one can, this one cannot. Kena abang kat dia. Sama juga dengan bapak kita. Bapak kita ada adik laki. Bapak kita buat contoh perempuan pula. Bapak kita ada adik perempuan. Nama Rokiah. Adik perempuan. Rokiah, nama orang lama tu. Rokiah ni dia menikah dengan satu orang Mustafa, nama-nama juga. Contoh nama-nama 80-an. Mustafa. Rokiah ni siapa? Rokiah ni makcik kita. Makcik siapa? Dia sama binti dengan mak kita, dengan bapak kita. Maka this makcik can or not? Can. Sebab apa? Sebab dia adik betul atau abang pada mak kita, bapak kita. Jadi kita boleh salam dengan dia, kita boleh tak pakai tudung depan dia. Rokiah ni kahwin dengan Mustafa. Mustafa ni duduk kat mana? Duduk kat Perak contoh. Pangkor. Dia kahwin dengan Rokiah, adik bapak kita, maka dia jadi pakcik kita. Pakcik ke, Pak Ngah ke, Pak Su ke, Pak Teh ke, siapa-siapa. Tapi dia bukan family kita, dia masuk join. Bila dia join, kita boleh salam dengan dia tak? Tak boleh. Dua golongan kena hati-hati. Anak menakan isteri, isteri anak menakan. Dua ni hati-hati. Dia dekat-dekat, tapi dia hati-hati. Pertama, isteri anak menakan. Kita, nombor 4 tadi siapa dia? Anak saudara lelaki, anak saudara perempuan. Kita boleh salam dengan anak menakan kita perempuan kalau kita laki, atau kalau kita laki, anak menakan kita laki, kita salam. Anak menakan kita ni besar, dia pergi menikah satu perempuan lah, dia berkenan dekat perempuan, dia menikah jadi isteri dia. Jadi dia ni siapa dia? Isteri anak menakan. Isteri anak menakan kita tak boleh salam dengan dia. Isteri anak menakan kita bukan mahram kita. Bukan mahram. Atau anak menakan isteri kita. Isteri kita ada anak menakan. Anak menakan tu perempuan. Isteri kita boleh salam perempuan. Atau anak menakan kita laki. Isteri kita boleh salam dengan laki tu. Boleh sebab dia anak menakan dia. Anak menakan tu laki, dia kahwin dengan seorang perempuan, kita tak boleh bersalam dengan perempuan tu. Sebab dia isteri anak menakan. Jadi dua tu lah, hati-hati. Anak menakan isteri, isteri anak menakan. Dua ni tak boleh. Lagi yang boleh siapa dia? Mak mentua, pak mentua. Permanent. Bukan temporary. Sampai kiamat, itulah mak mentua. Tak ada istilah, ini bekas mak mentua saya. Tak ada. Walaupun kita dah berpisah dengan isteri kita,
Walaupun pisau tu bukan pisau biasa, siap jack di belakang 2 kali, terjang kungfu panda 4 kali, itu tetap mak mentua kita juga. Kita jumpa pasal malam, boleh berhenti, salam dengan dia, cium tangan dia, tak ambil wuduk, pergi sembahyang maghrib boleh tak? Boleh. Sebab itu mak kita sampai bila-bila. Dia takkan ubah perkataan tu. Pak mentua kita pun sama juga, sampai bila-bila dia adalah pak mentua. Itu disebabkan perkahwinan. Ada satu bab lagi berkaitan dengan radha'ah, berkaitan dengan susuan. Tu tak apalah, tu panjang. Ini 3 lah nak jadi mahram ni. Satu nasab, satu lagi berkaitan dengan radha'ah, susuan, satu lagi berkaitan dengan perkahwinan. Dulu perempuan tu, makcik tu, kita tak kenal dia. Bila kita kahwin dengan anak dia, tiba-tiba makcik tu jadi mak kita, padahal dia bukan nasab kita. Itu 3. Kita kena habaq kat anak kita. Bila hang dah akil balik, macam ni boleh, macam ni tak boleh, kena habaq kat dia batasan nak cakap dengan orang apa semua, macam mana, baru dia faham benda apa yang boleh, benda apa yang tak boleh. Mandi dengan bertutup sunat. Mandi tutup badan lah. Berturut-turut mualat, membaca doa wuduk selepas mandi. Okey. Mandi bertutup, berturut-turut. Saya nak bak kita. Saya lagi habis bom jangka ni. Berturut-turut ni orang panggil dalam bahasa Arab mualat. Mualat tu maksudnya berturut-turut. Mualat ni ada ketikanya dia rukun dan dia jadi syarat. Ada kalanya mualat ni dia tak ada apa, dia sunat sahaja. Contoh, mualat ni maknanya lepas buat satu, lepas buat satu, lepas buat satu, lepas buat satu, lepas buat satu. Dia kena continuously jalan, dia tak boleh berhenti. Contoh macam khutbah Jumaat ke semayang. Dia dah khutbah Jumaat dah, dia turun, dia masuk dalam pejabat, pergi bancuh kopi radik dulu, mai secawan, dia pergi minum kopi radik dulu semua, jemaah tunggu. Maka putus mualat. Kopi radik tak kena mengena dengan makanan, ambil wuduk ke apa lain lah. Ni tak kena mengena dengan apa? Tak kena mengena dengan semayang. Maka bila tak kena mengena, maka hang kena naik khutbah balik. Jadi ada situasi dalam syariat mandi, mualat tu dia rukun. Mualat ni dia tidak rukun untuk mandi wajib. Maknanya kalau kita mandi separuh, esok mandi separuh lagi boleh tak? Malam ni mandi separuh je, sejuk lah pula ayak ni, tidur esok pagi pula mandi, sambung boleh? Boleh, sebab dia tak berturut-turut. Contoh saya beritahu. Contoh ni nakal lah sikit, tapi realiti berlaku dalam masyarakat. Contoh, seorang isteri bersama dengan suami dia di waktu malam. Bila dah bersama, maka isteri ni dengan suami ni tidur. Esok pagi sebelum pergi kerja, kebiasaannya isteri ni tak mandi kepala, sebab takut rambut tak ada yang kering, nak pergi tempat kerja apa semua. Dia mandi badan saja. Tapi bila mandi wajib, dia kena basahlah kepala dia. Disebabkan dia pun terbangkit lambat, jadi tak ada nak hair dryer ke apa ke, atau hair dryer tak tahu letak mana apa semua. Dia lap macam tu je, rambut tu dia kering, tapi dalam 25 ke 30% tu masih lembap lagi rambut dia. Dia pun pakai tudung. Bila pergi tempat kerja, ada lelaki-lelaki tempat kerja yang senang saya habaq, kalau bahasa kasar, haprapnya lelaki ni, dia suka kacau, atau dia suka cakap benda-benda yang melibatkan maruah seorang perempuan, atau dia suka mengusik. Itu bukan, saya kira tu kan, musik itu kira macam kurang ajar. Tak apa pedih tak, sebab Kuala Lumpur wajak, orang pedih sikit. Tu kurang ajar, nampak macam okey, biasa macam seronok kan. Wajak. Jadi laki tu nama dia laki yang tak baik. Dia kata, "Ai, rambut basah nampak, mandi kepala ke tu?" Dia saja buat begitu. Perempuan dia dah sikap malu bila orang cakap begitu depan orang. Balik telefon suami dia menangis. Itu benda yang kita kata suasana yang kurang kondusif di tempat kerja. Kita boleh tak tahulah perundangan apakah, tapi laki-laki macam tu dalam realiti masyarakat dia hidup.
Walaupun kadang dia dah berkeluarga atau tak berkeluarga, tapi dia punya cakap kadang-kadang dia tak ada filter koi, dia cakap lebih kurang betul je dengan orang. Bagi mengelakkan lelaki-lelaki yang perangai macam longkang ni, mulut dia ni, apa kita buat? Malam bagi tahu kat isteri kita, mandi wajib, basuh kepala dulu. Pi di tandas, basuh kepala, niat mandi wajib, basuh kepala, rambut-rambut semua badan sampai bahu semua basuh, lap kepala, tidur. Esok pagi tu daripada bahu mandi macam biasa balik. Sambung mandi wajib tadi tu, sebab dia tak selisih dengan waktu semayang, tak luput salah satu daripada waktu semayang, dan dia tak syarat, dia sunat untuk mualat. Jadi kita ambil ruang tu supaya kita tak mau orang cakap benda-benda yang tak elok, terutama yang melibatkan maruah seorang perempuan. Itu adalah lebih baik kita jaga. Sebab tu dalam syariat kita, berturut-turut atau mualat itu adalah benda yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sunat. Dia sunat lah. Macam wuduk, saya bagi contoh tu sama juga. Dia sunat untuk kita mualat, dan akhirnya membaca doa wuduk selepas mandi. Sebab tadi kan kita ambil wuduk, jadi sunat kita baca doa. Jadi orang yang tak mandi wajib lagi, dia ada beberapa benda yang dia tak boleh buat. Ada larangan untuk dia. Nanti kita akan tengok larangan tu dalam siri akan datang. Cuma saya nak cakap sikit beberapa benda berkaitan dengan isu akidah yang berlaku dalam masyarakat kita baru ni. Kita tanda di situlah. Baik. Tular beberapa video yang menunjukkan bahawa beberapa kumpulan dan individu umat Islam yang dia ni ikut perarakan perayaan kaum di Malaysia ni. Salah satu, dia ikut, ada satu NGO yang dia ni buat video live dekat IG, TikTok, kata dia bagi makan, minum ketika perarakan dan sebagainya lah. Saya nak quote sikit apa yang disebutkan oleh Mufti Pulau Pinang, Dr. Wan Salim, berkaitan dengan kekecewaan lah apabila ada di kalangan umat Islam yang turut sama dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan pegangan akidah, kefahaman ketuhanan mana-mana. Contoh kalau rujuk Pejabat Mufti, dia ada satu artikel atau kajian dapatan fatwa daripada Mufti Pulau Pinang, Jabat Mufti, berkaitan panduan perayaan non-Muslim. Jadi kalau perayaan non-Muslim ni, ada perayaan yang kita boleh join atau ada perayaan yang kita tak boleh join. Nak boleh join ni bila benda tu melibatkan adat. Kalau dia melibatkan keagamaan, maka kita dilarang untuk join program-program yang macam tu. Contoh sebagai kita tahu, benda yang melibatkan adat apa dia? Contohnya Chinese New Year. Dia sebagai adat pertukaran kalender. Tahun ni tahun Arnab, tahun depan tahun apa, semut ke apa ke, kuda ke apa ke. Dia tukar binatang betul je, dia tak ada kena mengenai sebarang ritual ibadat secara formal lah. Adapun benda-benda yang lain kita tengok dulu. Contohlah Taipusam ke, atau Tanglong ke, atau Ponggol ke, atau apa-apa perayaan Christmas ke, yang kalau perayaan tu melibatkan keagamaan, maka kita bagi peruntukan tu kepada, sebab kita duduk di negara kita ni negara aman, negara harmoni. Kita kenal setiap bangsa ada dekat negara kita, dan kita tahu peruntukan perundangan dan perlembagaan untuk setiap agama tu. Macam contoh di Pulau Pinang baru ni, masa ada perayaan tu, tutuplah start daripada hari Khamis tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, 3-4 hari tutup. Jadi kita pun tahu orang akan main ramai daripada luar, daripada Indonesia, daripada India, Chennai, Madras dan sebagainya, mai untuk sama-sama meraihkan.
Jadi kita tahu, kita menghormati agama, menghormati kebudayaan kaum tertentu, kaum India terutamanya di negara kita okey, tak apa, tak ada masalah, biar mereka nak buat. Dan bila kita pi dekat Tanjung, bila jam, kita tak akan marah kat mereka. Sebab apa? Sebab hang dah tahu kan, hang nak Pulau Pinang kan, hang tahu kan jam, yang hang kata pi ikut jalan tu apa? Dan kalau hang terpaksa ikut, hang tak boleh marah mereka lah. Sebab ini well known di kalangan orang. Sebab tu sama juga dia, bila dia lalu sembahyang Jumaat, dia akan horn tak? Dia tak akan horn. Sebab apa? Sebab dia tahu ni orang balik sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu, dia menghormati, lama mana pun dia akan tunggu. Sebab Allah, dia kata, dia tak kata lah Allah, dia tak Islam. Contoh, dia kata hayya macam azan lah, hayya solat. Hayya, dia kata alamak, silap lah, tengok jam, aduh 2.20 time orang balik Jumaat, silap aku lalu tahun ni. Dia akan blame diri dia kerana tak patut dia ikut jalan tu. Sebab apa? Sebab kita duduk di negara kita ni, kita kenal macam mana dia kenal kita kenal dia. Jadi kita bukanlah anti kepada mana-mana non-Muslim. Tak apa, kita boleh urusan dengan dia. Dia meninggal, kita boleh pergi tengok dia. Tok dia meninggal, kita boleh tengok. Alah, kadang-kadang ni bawa bapak dia wheelchair depan rumah kita. Dia pun dah tua, bapak dia pun dah 80 lebih. Tak tahu dia habaq kita bapak dia meninggal, kita boleh pergi rumah dia. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ambil lah 50, 30, bungkus kat tangan, bagi kat tangan dia. Tak apalah, you simpan lah 5. Apa pasal? Tak apalah, share lah, you sedih, saya bagi apa yang boleh tolong lah. Kita pergi dia. Tak, itu akhlak Islam yang baik. Cuma ritual agama dia tak payahlah ikut. Contohnya macam apa? Yang musician dimainkan teng, maksudnya mayat nak ambil dah time tu. Masa tu tak payahlah, cari tak ada. Mana Pak Haji duk teluri. Dia nak main teng. Dia babai kat orang awak. Teng. Turun, bagi dia buat, tak apa. Maksudnya kita, jalan dia nak pergi dah, kita pun duduk tepi jauh sikit lah. Apa ritual ibadat nak buat lah, macam tu lah. Tak apa, kita jangan join secara formal macam tu. Kalau anak dia kena kahwin, boleh lah kita pergi. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya tak tahu Ustaz, dia order kat siapa. Rakan-rakan kita India pun, dia pun pandai. Kalau kawan-kawan dia orang Islam banyak, dia takkan order kat catering yang mepek-mepek. Dia akan cari catering yang semua orang boleh makan. Tapi saya tengok catering ni yang tak boleh makan, tak apalah. Pergi kenduri mesti makan ke? Tak. Yang penting yang pergi kenduri. Yang penting hang lepas ketui kat dia. Bungkus RM50. Yang kata dia, saya nak kena balik lah ni. Oh ya, tak makan lagi. Tak apa-apa, saya makan buah dengan minum air. Okey, tak apa. Tak apa, you simpan lah. Dia dapat duit. Tak apa, membantu dia. Dia pun kata tak apa, tak makan, tak apa, mengikut lah, contoh lah. Yang penting kita pergi rumah dia, kita pergi kenduri dia, dia seronok, dia tengok kita. Itu akhlak nanti. Kita boleh muamalat, tak apa, dengan orang bukan Islam, tak ada masalah apa. Cuma benda melibatkan keagamaan, kita ada sedikit border lah. Kita tak boleh lajak kalau benda-benda tu. Sebab dia dalam konsep Qul ya ayyuhal kafirun sangat jelas. Akhir ayat Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi toleransi atau tasamuh dalam bab-bab berkaitan akidah ni tidak ada ruang. Tapi tengoklah sebagai, dia ada 3 hukum lah. Satu sebagai pemimpin, satu sebagai penjaga keselamatan, polis, Jepang, bomba ni. Dan kita, kalau dia pemimpin, dia boleh pergi tak? Dia pergi sebelum start apa-apa ritual ibadat tu. Dia pergi, dia dah peruntukkan ke apa orang nak cakap-cakap dah. Okay, dia balik Mungkin salah seorang staff yang bukan non-Muslim daripada pejabat dia, dia kata, okey, hang stay dalam majlis ni sampai habis, aku gerak dulu. Tak apa. Rakan-rakan kita India tu, mereka faham, tak ada masalah apa. Sebab kita kena cakap, baru dia tahu. Kalau kita tak cakap, dia tak tahu. Lepas tu saya polis kan. Ialah sebagai kita pemimpin. Sebab orang undi kita dulu ada semua bangsa, semua kaum, semua agama. Masa kita buat kempen pilihan raya, kita adalah abang kata, okey, saya orang Islam, function-function apa non-Muslim saya tak akan main, undilah saya. Tak ada siapa akan undi lah. Tapi bila kita ada undi, kita boleh, tak apa. Ada sedikit kelonggaran yang tertentu, tetapi bukan terlibat secara formal. Tak start apa lagi dia baru kumpul orang pihak sat ke apa ke, ataupun wakil siapa-siapa. Boleh, tak ada masalah. Macam korban lah. YB kawasan kita tu, dia non-Muslim. Kalau kita buat korban, dia tak main pun. Dan kita ada marah dia tak? Apa orang YB kawasan tak main, kami korban. Tak apa, kita tahulah. Korban tu sensitif untuk dia, sebab agama dia. Tak apa, tak ada masalah. Janji dia bagi kita lembu 2 ekor. Contoh. Dia tak main, tapi pejabat ada. Bukan duit dia pun.
Duit pejabat adun turun untuk semua rakyat, semua bangsa, dia bagi kita, tak apa, kita ambil lah. Dia tak main, kita tahu. Kawan kita duduk jiran kita sama juga. Dia tak main korban, kita marah lah. Tak main, tak apa, sebab kita faham dia faham kita, tak ada isu apa pun, tuan-tuan. Mudah je kita hidup di negara kita ni, negara yang mudah. Jadi kita apa pun kita kena bagi tahu lah kat dia. Bila dia tahu, dia kata okey macam ni, dia pun faham. Bukan semua orang India jahat. Bukan semua orang Cina jahat. Semua Cina jahat? Tak. Semua India jahat? Tak. Jahat ni bukan bangsa, jahat ni individu. Syaitan ni bukan ada kat bangsa, individu. Ada orang Cina yang baik? Ada, tuan-tuan. Lama-lama kawan kita, kereta kita rosak 4 pagi kat jambatan kedua, kita telefon dia main apa? Cina. Ai apa ni? Boleh kau tolong? Boleh saya main. Satu pejabat kita 4:30 pagi dia main tolong repair kita dengan isteri dengan anak tepi jalan contoh. Dia main tolong kita. Ada Cina baik? Ada Cina jahat? Ada. Dia alung apa semua, gangster. Ada tak India yang jahat? Ada tak India baik? Ada. Kita di tempat kerja muka macam sedih sangat. Sebab apa? Dia main kita. Nama dia Mutu Sami. Mutu main kat kita. Ahmad, apa pasal muka sedih? Kereta rosak lah, ikon aku nak pergi ambil anak aku pula, rotek pula nak mati pula, aku jadi serabut lah ni. Susah. Tahu dia buat apa? Dia pergi Mutu Sami, bancu kat kita 3 in 1, dia punya letak. Dia buka poket kita, dia lepas dalam tu 2,000. Kita kata, duit apa ni? Ahmad, you jangan cakap. You pergi buat you punya kereta, buat rotek, ambil anak hang balik universiti semua. Duit pelan-pelan bayar kat aku. Katanya dia tak Islam. Allah, adik-beradik kita telefon tak angkat tangan, tak angkat. Kita pergi rumah dia, ketuk, tak buka. Lampu depan buka, bila kita pergi dia tutup lampu depan. Tu adik-beradik kita. Mutu bagus, dia tolong kita. Ada tak orang kita tapi jahat? Ada. Anda ada tunggakan LSDN, tekan 1. Ada tak? Ada. Hak duk scam kita. Bonus saya dapat lagi. Dia telefon. Saya syok layan dia ni. Seronok menyembang. Saya buat macam mana dia buat kat kita kan? Saya buat dia. Tekan 1 untuk sembangan operator. Lepas tu dia tanya, Assalamualaikum, boleh saya bantu? Saya buat macam dia pula. Selamat pagi. Anda ada tunggakan LSDN 200. Tekan 1 untuk masuk kubur. Tekan 2 untuk masuk neraka. Lepas tu dia tak telefon dah. Dia kena, hang buatkan, hang buatkan kan? Hang buat kawan sedap kan? Aku buatkan hang pula. Tu ada tak orang kita? Ada, lama-lama tipu duit orang. Ada orang kita baik. Ada macam tuan-tuan, hak muka bertakwa, hak baik, hak jenis manjang tahiyat akhir doa.